dia nak kata sesat, benda-benda buruk, tak apa lah, kita pergilah. Tapi benda buruk kita kata sunnah, dia suka kita cukup-cukup, dia paksa kita juga. Dia orang nak baca Yasin Majmah contohnya, tapi saat kabar Metro berita harian untuk Malaysia baca tiap-tiap hari. Kita baca Yasin sekali seminggu, malah kami mereka pun dia kata sesat. Kita tukar pada ribuan bicara Muslim bersama umat. Pun sesat juga dia kata. Ini banyak kata bahasa. Tuan-tuan nanti tengok. Macam-macam lah lagi tuan-tuan nak cerita panjang. Tengok satu asal tentang solat jemaah. Dia kata jangan ikut mazhab Mufti. Solat jemaah ada 40 orang ikut mazhab Syafi'i. Kita sembahyang jemaah tak duduk kat masjid. Kita sembahyang jemaah rumah kita. Dia orang pelik-pelik tuan-tuan. Pelik-pelik jadi zam-zam anak azam ni. Sembahyang jemaah 3 orang pun sembahyang jemaah. 2 orang pun sembahyang jemaah. Ya kita tahu ada perbezaan pendapat berkaitan bilangan solat jemaah. Terutamanya Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Ya. Mazhab kita mewajibkan bilangan jemaah yang mustahil itu 40 orang. Mungkin itu 40 orang. Tapi pun tak boleh. Tak sah. Tak. Kita benarkan untuk Hanafi, tapi takut jadi fitnah. Dia kata dia ikut Syafi'i. Tapi sembahyang jemaah, dia sembahyang rumah dia. Takut nanti pakai-pakai sembahyang jemaah kat rumah. Apa nak sembahyang kat masjid? Tak tahu lah sembahyang masjid. Ini pentingnya keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kita kembali pada kaedah fiqhiyah. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Juga kaedah kita hukmul hakim yarfa'u khilaf. Keputusan yang diambil oleh pemerintah dia lebih segala perselisihan yang berlaku di kalangan ulama. Kalau tak jadi fitnah. Tengok ajaran Wahabi Ittibaq Sunnah wal Bidah telah dijelaskan oleh Qadhi Muhammad Izzat, salah seorang tokoh ulama di Negeri Sembilan, Datuk Haji Abdullah Sujang, dan buku ini diterbitkan Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Dia kata antara kategori ajaran sesat adalah ajaran Ittibaq Sunnah yang bawa fahaman Wahabi di Kuala Bidah Negeri Sembilan. Ini Jabatan Agama Islam tidak dikira fahaman Ittibaq Sunnah, fahaman Wahabi tuan-tuan. Tuan-tuan kena sedar, fahaman Wahabi di Malaysia dia tak letak fahaman Wahabi, dia letak Ittibaq Sunnah, dia letak fahaman Salafi, dia letak fahaman Tajdid, dia letak fahaman Ansar Sunnah, dia letak fahaman profesional Muslim, macam-macam lah tuan-tuan. Kalau kita dah tahu rujuk Mufti, rujuk Jabatan Agama, rujuk ahli ulama, kita boleh tahu kredibiliti pemikiran yang sebenarnya. Ini penjamaah Wahabi ditangkap tuan-tuan. Bukan saya fitnah. Ada ustaz-ustaz kita pergi sana, pergi Negeri Sembilan, pergi jamaah, macam-macam dia cakap. Itu bid'ah, sesat, disekat. Bila Jabatan Agama buat operasi tangkap, didakwa, dihadap ke mahkamah, menyampaikan fahaman yang bertentangan dengan fatwa, satu kesalahan. Tuan-tuan pergi negeri mana sekalipun, bukan sekadar negeri faham, tuan-tuan pergi negeri mana sekalipun di Malaysia. Bila tuan-tuan belajar agama bertentangan dengan fatwa, satu kesalahan tuan. Yang kedua, bila belajar agama tidak ada tarbiyah, dua kesalahan. Yang ketiga, bila menghina pihak berkuasa agama, hina Mufti, hina Jabatan Agama, hina Majlis Agama, juga tiga kesalahan. Boleh ditangkap, didakwa, dikenakan tindakan. Itu kita dah kena faham. Alhamdulillah. Ada tuan-tuan tengok yang muda pakai kopiah. Bila ditahan, ditangkap dan nak didakwa, nak selamatkan keadaan, dia tubuh. Ulama muda UMNO tidak mahu. Saya tak cakap dari segi politik. Masalah kita sekarang ni, bila kita buat fahaman yang pelik-pelik, ditangkap pihak berkuasa agama, kita nak selamat kedudukan kita masuk politik, cari parti-parti politik yang dominan. Itu dia sudah ada. Kalau kita hadir sekalipun, kita tak boleh pilih pada orang, akulah ulama. Berapa kali kata Mufti mengaku dia ulama, walaupun dia Mufti. Ada dia mengaku Mufti kita walaupun Mufti. Ada dia kata akulah ulama. Ada. Kita ni nak yakinkan orang politik dapat kedudukan, dapat pangkat, dapat keutamaan dalam media, masa dan elektronik. Kita kata, oh saya lah ulama muda, saya lah ulama tua, saya lah ulama veteran, saya lah ketua ulama. Itu biasa aja tuan-tuan, kita maafkan. Biasa aja. Kadang-kadang dengan jawatan ini kita salah guna kedudukan. Adakah betul kita menguasai disiplin, kita memiliki sepenuh jiwa yang bertakwa pada Allah, kita kerja pagi petang siang malam mencari keridhaan Allah, memiliki umat ini menuju pada Allah. Allah Rabbi la ilaha illallah. Ini tuan-tuan. Bila dapat kedudukan bersuara, kita maafkan. Saya sebut realiti bukan fitnah.
Ini sikap Wahabi. Kalau kita nak